Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Tafsir Amrul Asir, muka surat 57. Muka surat 57 sambungan ayat 186. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku hampir. Aku perkenankan permohonan orang yang memohon. Apabila memohon kepadaku, maka hendaklah mereka mengikut perintahku serta beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, yakni kecerdikan. Baik, itu terjemahan ayat 186 surah Al-Baqarah. Baik, kita lihat kepada huraian dan asbabun nuzul, sebab ayat ini turun. Sebabnya ayat ini diturunkan mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ialah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan waktu dia lahir Nabi telah mentahnik dia. Dan mentahnik yakni Nabi mengunyah buah kurma, kemudian dia ambil, dimasukkan ke dalam mulut Ibnu Abbas sambil Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maknanya, ya Allah, berilah dia ni faham agama, mudah faham agama, dan ajarkan kepada dia takwil Quran. Takwil Quran ni makna-makna yang mendalam yang tak banyak orang yang boleh tahu. Nah, Nabi doakan pada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menjadi dalam kalangan sahabat yang paling pakar dalam ilmu tafsir. Sebab itu banyak rujuk pada riwayat Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas. Baik, mengikut riwayat Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa orang-orang Yahudi negeri Madinah, Yahudi yang ada di Madinah, Yahudi Bani Qaynuqa, Yahudi Bani Nadir dan sebagainya, telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, bagaimana Tuhan kita dapat mendengar doa kita, sedang Tuhan mendakwa bahawa jarak antara langit dengan kita adalah 500 tahun lamanya perjalanan. Bagi dia Tuhan di atas langit lah, tuan-tuan. Macam mana kita nak doa dia boleh dengar? Jauh tu. Nah, yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Berhenti situ, ambil balik fi yaumin kana miqdaruh. Jangan ambil kana miqdaruh, tak tepat, tuan-tuan. Dan itu Imam ulang balik, tak tepat.
Sebab dia tak erti bahasa. Tak erti bahasa. Tak erti bahasa Arab. Dia ilmu tajwid dia pun tak lepas. Nak tahu wakaf ibtidak dia kena ada ilmu bahasa Arab, kena tahu bahasa. Tidak dia ulang tak tepat. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Sadaqallahul azim. Yudabbirul amra, malaikat-malaikat kata Allah telah menguruskan urusan Allah. Yudabbirul amra minas sama', daripada langit ilal ardi kepada bumi, summa ya'ruju ilai. Kemudian mereka naik semula ke langit. Turun subuh naik asar, turun subuh naik asar, turun subuh naik asar. Subuh asar ada pertemuan, perpisahan, naik turun shift malaikat. Nah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Pada satu hari yang kadar hari itu alfasanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun kalau kamu nak kira. Kalau ambil balik pada suatu hari yang kalau kamu nak kira jumlah dia 1000 tahun. Kita ambil balik fi yaumin kana miqdaruh. Kalau kana miqdaruh dia tergantung. Nah, ayat tergantung. Jadi kena tahu juga bahasa Arab. Nah, nak ambil time mana? Ni suka-suka hati ambil. Tengok pakar tajwid, tengok pakar taranum, tapi melengung. Kan erti pun bahasa Arab. Nah, kalau hang ngaji bahasa Arab erti lah. Tak erti duduk lagu tu, dia sedap lagu. Dia nak ambil lagu dia bagi tak pincang. Nah. Tak pincang. Dia orang panggil apa? Dia matching. Ngaji bahasa. Nah, terpenting. Tak erti tanya orang erti. Baik, tuan-tuan. Quran kita situ makna kalau kamu nak kira sehari yang mereka turun naik, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sana. Alfa 1000. Alaf baru. Alaf tu 1000 tahun yang baru. Dulu 1999. Nah, daripada 19 kemudian 1999 200. Alaf baru. Alaf tu alfun. Alfun tu makna apa? Alfun makna apa? Baru cerita saat ni je kira yang 1000 tahun yang baru. Alah. Baik, makna kalau 1000 turun tu 500, naik 500 lah. Maknanya Nabi mendakwa macam tu. Langit pertama dengan bumi ini, makna perjalanan dia 500 tahun perjalanan. Sebab tu kita tak akan sampai punya. Kita tak akan sampai ke langit pertama sebab jarak dia 500 tahun. Umur kita berapa ratus tahun? 50 tak sampai. Tak sampai lah kitanya. Tidak ada kita ni umur sampai 500. Zaman Bani Israel itu ada 500. Lah ni kalau kita hantar seorang angkasawan naik dengan apa dia nama macam-macam lah naik. Nah, turbo. Dia nak sampai langit pertama 500 tahun, masa dia pergi umur 50. Jengkreng 30 tahun mampu. Nak sampai ke mana? Nah, tak sampai. Baik, jadi Nabi mendakwa 500 tahun, makna jauh tu. Macam mana bila kita doa dia boleh dengar? Itu. Itu persoalan bodoh apa lagi. Baik, dan tebal lapisan tiap-tiap langit seperti itu juga 500 tahun lamanya. Makna langit pertama nak yang kedua pun 500 tahun. Langit kedua nak ketiga pun 500 tahun. Begitulah sampai langit ke-6 ke-7 pun 500 tahun. Ke Allah di arasy atas lagi bagi dia. Jadi macam mana dia nak dengar? Di persoalan dengan dia fikir dengan akal. Agama tak boleh fikir dengan akal semua. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia pun tanya. Baik, maka kemudian lepas dia tanya ni, orang-orang Yahudi tanya ni sebab turun, maka turunlah ayat ini sebagai menjawab pertanyaan mereka. Diceritakan pula bahawa setengah para sahabat, itu nombor 2 orang. Jadi turun ayat fa inni qarib tu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Qarib ni dekat. Ni kawan karib. Karib tu ambil dari bahasa Arab qarib. Jadi kawan karib, kawan dekat. Hak paling hampir, yang paling rapat. Qarib bahasa Arab. Kita curi. Fa inni qaribun, aku dekat. Maknanya bukan sebagaimana mereka tanya ni 500 tahun, dia tidak. Fa inni qaribun. Aku dekat. Dekat macam mana?
coming soon kita terang. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Itu satu. Nah, hak kedua pula diceritakan pula bahawa setelah setengah para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tadi Yahudi tanya, itu satu. Nah, dia banyak riwayat asbabun nuzul ni. Yang ni riwayat yang kedua, sahabat Nabi tanya bukan Yahudi, sahabat Nabi Islam. Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, adakah Tuhan kita itu dekat? Maka kita rayu, kalau dia dekat, kita rayulah. Rayu ni suara yang mendayu-dayulah, ya Allah, ya Allah, tu rayu. Nah, mendayu-dayu. Macam suami dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bini amin, amin. Ni dua ni datang. Dia niat nikah dua. Tapi dia buat merayu, ya Allah, nanti nikah dua. Bini tak dengar, amin. 3 kali amin, jeng kering. Bahaya nikah. Itu rayu ni bermunajat secara senyap, slow, rayu. Itu nama dia merayu. Nah, kalau dia dekat, kita rayulah. Kalau dia jauh, kita seru, wahai Tuhan. Kok jauh? Nah, hei Tuhan. Apa dia kata itu? Hei Tuhan. Itu seniman bujang lapuk. Sudah. Baik tuan-tuan, muslimat. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuhan tu dekat ke jauh? Kalau dekat, kita nak doa kita ni merayu-rayu slow-slow sajalah. Kalau kita jauh, kita nak jekoh kuat sikit macam tu. Maka turun ayat ni, fa inni qarib, aku dekat. Tu nak cerita sebab turun. Tu yang kedua. Yang ketiga, ada pula yang bertanya. Yang ni tak tahu Yahudi ke sahabat, tak tahu. Dia kata ada pula yang bertanya siapa tak tahu. Bilakah ketikanya kita berdoa kepada Tuhan kita, maka Allah pun menurunkan ayat ini yang membawa pengertian bahawa sekiranya seseorang bertanyakan tentang hal Allah, maka pertanyaan itu tidak boleh terkeluar daripada 3 perkara, iaitu tentang zat, sifat dan perbuatan. Sekiranya ia bertanyakan tentang zatnya, bermakna ia menanyakan tentang jauh dekatnya. Sekiranya ia bertanyakan tentang sifatnya, bermakna ia menanyakan tentang adakah Tuhan mendengar permohonannya, yakni doanya. Dan sekiranya ia bertanya tentang perbuatannya, bermakna ia menanyakan adakah Tuhan memperkenankan permohonannya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang ketiga ni dia tanya, bilakah kita nak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu ayat ni, nah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan memperkenankan doa seorang yang berdoa bila dia berdoa. Mana dia akan terima masa kita doa. Iza da'an, masa kita berdoa itu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu 3 dia bagi lebih kurang. Kitab-kitab kecil, kalau buka tafsir Ibnu Katsir, melerek-lerek lah. Dan buka tafsir Qutubi 2-3 helai, baru asbabun nuzul, tidur dah kita baca ni. Dengan sanad pula, dia bukan kata Abu Hurairah. Sanad ambil daripada Bukhari, naik tuk dia naik sampai 20 orang, pening pala baca. Pernah baca? Tak baca. Pening ambil terus Abu Hurairah. Ambil terus Abu Hurairah tu. Kita bukan jumpa dia pun. Bukhari bukan jumpa dia. Hadis riwayat Bukhari, tapi Bukhari tiba-tiba Abu Hurairah. Makna dia ambil tuk dia sampai ke Abu Hurairah. Tapi dipotong semua sanad ini, ambil terus atas Abu Hurairah. Tu nak bagi mudah. Kalau mengaji hadis, kena mula Bukhari sampai ke Abu Hurairah tu, berapa puluh sanad nak sampai ke dia tu. Nak sebut seorang-seorang. Akhbarana, macam-macam. Haddatsana, satu tu sampai tu banyak. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kitab-kitab tafsir terus macam itulah. Dia sanad dia tak putus sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Kitab-kitab kecil macam ni terus pergi Ibnu Abbas, terus pergi Abu Hurairah. Sebab apa? Tak ada masa nak bawa sanad. Kalau bawa sanad dia tak jadi nipis macam ni, dia akan jadi tebal. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita mula masuk ke, maka hamba yang bertanyakan tentang Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya akan engkau wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku. Ayat mula-mula surah Al-Baqarah 186 ni. Apa kaitan ni kita duk ngaji bab puasa ni? 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183.
kemudian pergi 184 ayyaman ma'dudat, kemudian pergi 185 syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Nah, tiba-tiba 186 wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku minta sesuatu, bertanya engkau tentang aku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Aku akan memperkenankan doa orang-orang yang berdoa. Apa kaitan doa dengan Ramadan? Ini dipanggil connection dalam ayat. Nah, dia Quran dia susunan dia rapi. Kadang tu dia halus sampai kita tak reti kenapa Quran bawa ayat ni. Sedangkan kalau fikir dari segi zahir ayat, tak ada kaitan pun puasa Ramadan ni dengan tiba-tiba doa ini. Nah, maka Allah nak cerita di antara manusia yang Allah terima doa dia, makbul doa tanpa hijab. Dia doa tu dapat tuih tanpa hijab. Nabi sebut ada 3 golongan manusia yang bila dia berdoa Allah terima terus tanpa hijab, terima terus doa tu dapat tuih. Yang pertama apa dia? Labu yang pertama. Yang pertama ialah orang-orang yang dizalimi. Kalau kita menzalimi orang, zalim ni bukan nanti kita pergi katok kepala dah. Kita pinjam duit dia tak banyak tu zalim dah. Kita pinjam dia 1,000, janji nak bayar hujung bulan, ni kita bukan hujung bulan, hujung tahun dah. Tak bayar kepala bapak ha. Mana kita sudah menzalimi dia. Kalau dia angkat tangan, ya Allah mampu berhamba, mampu kita. Dia tidak ada hijab. Orang yang dizalimi tidak ada hijab. Cuma dia tak nak doa je lah, dia kesian kita. Dia cuma doa, ya Allah berilah hidayah pada sahabat aku untuk bayar hutang balik pada aku. Alhamdulillah, sebab dia mengaji. Nah, kalau dia tak mengaji macam ibu si tanggang, ya Allah kalau dia lah anak yang ku beranak dulu, jengkreng tu. Ibu dia tak sempat nak mengaji, dia buat silmak sampah. Nah, sebab tu dia doa kejahatan untuk anak dia sampai anak dia jadi batu si tanggang. Betul tak betul tu cerita lain. Kita mak tu doa dia mustajab. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati kita, orang yang dizalimi Allah terima doa tanpa hijab. Makna sampai terus lah. Dia tidak ada postman dah. Kalau surat kita hantar tu, kita letak je bab postman ambil surat kita, dia akan bawa pergi, kemudian letak sampai rumah kita, postman bawa. Yang ni direct terus tanpa postman terima. Nah, dia pakai email. Nak bagi faham. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang kedua, orang musafir. Sebab orang musafir ni dia dalam kesusahan, tuan-tuan. Musafir ni berat, kadang tu letih, memenatkan dan sebagainya. Dia musafir hak kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan musafir tengok bola jari. Tengok bola boleh tahan lagi, bola jari tu. Jangan suka tengok bola jari dulu. Orang duk lambung bola, dia tengok bola lain. Jangan sungguh dah. Tu tak? Membahas ni 18 kata. Okey. Baik tuan-tuan. Jadi musafir yang harus kalau dia terputus bekalan apa-apa, dia angkat tangan. Tidak ada hijab, Allah terima doa dia. Yang ketiga, orang puasa. Sebab itu dia bawa ayat ni lepas bab puasa ni. Tapi bab puasa pun tak habis lagi. Tapi dia di hujung ayat yang kita baca 184 kita orang bab puasa. Maka Allah nak kaitkan puasa dengan doa. Nah, puasa ni bukan nanti Ramadan. Puasa sunat pun tak apa. Puasa qada pun tak apa. Janji puasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala doa kita tu diterima oleh Allah tanpa hijab. Itu kelebihan orang berpuasa. Dia doa dia sama dengan orang dizalimi, sama dengan orang yang apa tadi? Musafir. Nah, musafir. Jadi kalau kita jenis tak pernah orang zalim kita. Kita jenis orang tak pernah zalim sebab kita ni kedebe. Antum kedebe apa dah? Tak kedebe tahu? Samsing Kampung Dusun? Tak tahu juga, balik. Orang tak berani, sekali dia buat, kita hentam 3-4 kali tu takut. Dia pang kita pang. Berani apa tu? Siapa berani buat? Ni paklum mak lah. Misai naik.
Tak berani. Maka kita tidak pernah dizalimi. Siapa berani? Kata orang kita, samsing ke pun dusun. Maka kita tak, bila kita tak dizalimi orang, kita tak dapat tu doa yang mustajab tanpa hijab. Dan kita pula tak pernah musafir, tak pernah keluar daripada Al-Ustaz. Tu nama dia samsing Al-Ustaz. Dia tak pernah keluar. Masuk Ustaz, kena bagi salam dengan aku dulu. Tu dia. Jadi bila dia tak pernah musafir, dia takkan dapat dari segi musafir doa itu. Dia boleh dapat satu kalau dia puasa. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila kita berpuasa, maka doa kita mustajab. Maka inilah ayat yang nak kita, wahai Muhammad, kalaulah hamba-hambaku yang berpuasa itu bertanya kepada aku, minta kepada aku, maka katakan bagi mereka, aku dekat. Tengok, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Cuma peliknya ayat ini, dia tidak ada kul ataupun fakul. Inni qarib. Ayat lain dia ada kul ataupun fakul. Contoh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ngaji tafsir ni dia kena kait dengan ayat lain. Uslub pun kita kena kait dengan ayat lain. Mana-mana ayat dia mesti ada kul. Yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Mesti ada kul. Yas'alunaka an zil qarnain kul, mesti ada kul. Apa makna kul? Baik, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang arak judi. Contoh tadi, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Kul, katakan wahai Muhammad kepada orang yang bertanya gini. Yas'alunaka anir ruh. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang ruh. Apa dia ruh itu? Bagaimana ruh itu? Apa keadaan ruh itu? Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka Yahudi yang bertanya, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Allah, manusia tak boleh fikir. Ada kul. Tapi sini wa iza sa'alaka ibadi anni, dia tak ada kata kul fa inni qaribun. Apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, maka wahai Muhammad, katakan kepada yang bertanya itu, aku dekat. Tak ada. Dia terus fa inni qaribun. Ni nak memahami ayat tu. Itulah kita kena ada ilmu alat. Tidak ada ilmu alat, kita tak boleh faham ayat Quran. Kenapa sana ada kul, di sini tidak ada kul? Bermakna yang ada kul itu, yang tadilah ada postman. Maka Nabi itu postman. Dia utusan Allah, dia postman. Dia bawa risalah, dia ajar kita, dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap pertanyaan Allah suruhlah utusan dia pergi cerita. Tapi hak doa ini dia tak suruh Nabi pergi cerita, dia jawab sendiri, aku dekat. Dia terus jawab, aku dekat. Guna email, dia tak guna postman. Ada faham? Faham ke tak ni? Email tahu email? Tahu. Tak tahu email tadi. Makna hebatnya doa tu sampai Allah tak suruhlah Nabi cerita, dia cerita jawab sendiri tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, macam solat. Hukum-hukum lain Jibril yang bawa turun ayat kata gini. Tapi bab solat Allah jemput Nabi secara direct dalam Isra dan Mi'raj. Terima solat itu direct tanpa perantaraan Jibril. Allah direct sebab pentingnya solat. Di sini Allah nak kita betapa dia sangat-sangat memperkenankan doa sampai dia tak suruh Nabi cerita, dia terus jawab saja. Fa inni qaribun. Inilah ayat Quran yang kalau kita mengaji bab dia, kita akan faham tu mendalam lebih pada orang lain. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, yakni ya Allah mengetahui si pemohon dengan lebih hampir dan ia selalu di dalam pemeliharaannya sehingga tidak sesuatu pun luput dari pengetahuannya. Dengan demikian amat mudah sekali bagi Allah memperkenankan permohonannya, mengabulkan doanya dan menjayakan hajat serta cita-citanya. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam kita hantar anak kita nak pergi ni asrama ni 4/4 bagi dia asrama lah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dia akan masuk asrama hari Sabtu ni.
Bagi tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dia sudah ada pengalaman. Walaupun tingkatan 2 tu pengalaman dia tak banyak. Tahun lepas 3 bulan mengaji, lepas tu balik ke rumah PDPR. Tapi dia ada pengalaman dah 3 bulan di sekolah. Nah, hak nak masuk tingkatan 1. Tahu tak? Tingkatan 1 nak masuk ni. Nah, dia sebelum ni sekolah rendah tak ada asrama. Hak ada asrama tu sekolah swasta tak banyak lah. Nah, kalau sekolah biasa ni memang sekolah ayah hantar ambil, ayah hantar ambil, ayah hantar ambil. Bila nak masuk asrama, inilah kali pertama dalam hidup dia kena tinggal mak bapak dia. Kali pertama. Sebelum tu dia tak pernah tinggal pun. Sehari 2 tu adalah. Ni nak pergi sampai 2 minggu, 3 minggu. Kadang-kadang masuk yang pertama ni sebulan boleh balik. Pengalaman dia kali pertama ni macam mana dia nak menghadapi kalau anak tu bongsu macam mana. Ni bongsu ke sulung ke tengah? Semua sekali. Tunggal lah. Dia lah sulung, dia lah bongsu, dia lah tengah. Itu tunggal. Baik, tuan-tuan. Kalau bongsu macam mana? Bongsu hak lain tak apa lah. Sulung, hak bongsu ni memang manja, tahu dah. Manja. Sebab lepas dia tu tak ada dah adik. Sebab itulah dia lah adik. Dia lah manja. Orang panggil pun adik ke dia. Adik, Maisa. Adik umur 12 tahun dah adik lagi. Sebab dia paling bongsu, paling manja. Tak pernah berpisah dengan mak pak. Masuk terus dengar. Pak dia kata, kalau nak apa-apa boleh minta ayah dekat saja. Tu ayah dekat, fa inni qarib. Ayah dekat. Anak kata, ayah sewa rumah di mana? Anak tu bodoh sikit. Ayah duduk Pulau Pinang. Hantar ke Semekak. Pulau Pinang Semekak sejam setengah. Tiba-tiba ayah kata tak boleh masuk. Anak apa-apa minta dengan abah. Abah dekat je. Abah sewa kat mana? Bodoh anak. Dia kata tu bodoh. Nak faham kat mana ayah dekat? Dekat tu maksud mana? Kamu minta masa mana pun sampai. Contoh, anak dia kehabisan duit, dia pun telefon lah. Lah ni kita bagi telefon. Hello ayah, duit habis 50. Nak minta duit 50, duit habis dah. Ayah dia BI dengan ustaz bagi tu 5 minit. Tu kata dekat walaupun duduk Pulau Pinang. Nampak ni? Nampak tak? Tak nampak balik. Tu kata dekat walaupun jauh, tapi dia boleh cepat. Telefon ayah nak nasi ayam panggang 5 minit. Siapa mai? Fu Panda. Sampai ayah Pulau Pinang. Jiran saya sebelah rumah, anak Pulau Pinang, makan hari-hari anak dia order. Ya. Tu kata dekat. Tak pergi faham. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang segala jadi jangan bimbang. Nak apa cerita jangan takut. Ayah dekat saja macam tu. Okey. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham. Itulah falsafah saya dekat. Aku dekat. Macam tu. Baik, dari Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, manakala Rasulullah SAW menyerang ke negeri Khaybar atau katanya menuju ke Khaybar, berdatanganlah orang-orang ke sebuah lembah. Lalu dengan suara yang keras mereka bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka bersabda Nabi SAW, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, la tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an basira qariban wa huwa ma'akum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai manusia, kasihanilah dirimu sendiri. Hentikanlah daripada bertempik sorak. Kerana sesungguhnya kamu tiada memohon kepada Tuhan yang pekak dan yang tidak ada. Tuhan itu tidak pekak, dan Tuhan itu bukanlah Tuhan yang tidak ada. Dia ada dan dia tidak pekak. Mana tak payahlah menjerit-jerit. Dia tak pekak ni, hak pekak ni menjerit. Yang menjerit ni pekak je. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Nak apa? Assalamualaikum Pak. Oh kita jekah. Mula-mula slow ya. Assalamualaikum Pak. Nak apa? Assalamualaikum Pak. Faham ni? Faham tak Pak? Tak faham balik. Macam tu Tuhan bukan pekak, duk jekah. Ya Allah, kuat-kuat. Sederhana sudah. Doa dia sederhana. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu perlahan sampai orang tak faham dia kata apa. Ya Allah, ya Allah, Azim. Ya Allah, doa. Saya aku jumpa imam jenis tu, saya tak amin. Amin baku tak tahu kata apa. Kenapa jadi gitu? Baca jelas-jelas lah sebiji.
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun. Sebut-sebutir je doa. Ya Allah, baros junun. Saya jadi imam lah ni tu. Payah. Aku tak amin doa. Sebab apa? Han kata aku tak dengar. Kita nak aminnya kita dengar. Nah, yang kita faham dia minta. Kalau kita tak faham pun tak apa, janji kita dengar sebiji-sebiji, kita husnuzon dengan dia pun hafal doa hak Nabi suruh, kita pun aminlah hak Nabi suruh mesti baik-baik belaka. Kita pun husnuzon, amin macam tu. Nah, saya tak dengar, saya tak amin. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, kemudian lanjutan habis yang tu yang pertama, Allah dekat, jadi nak apa pun minta, insya-Allah dia kata dia akan memperkenankan doa dan tak payahlah jeka-jeka tengking-tengking dalam berdoa. Dua kita dapat nah, sebab Allah itu Maha mendengar, dia bukan pakar. Baik, seterusnya sambung ayat ujibu da'watad da'i. Aku perkenankan permohonan orang yang memohon kepadaku. Maksudnya hamba yang telah sedar mahu berdoa kepada Tuhannya, kerana yang demikian itu adalah suatu pengakuan bahawa dirinya sangat berhajat kepada Allah dan kepada pertolongan Allah. Dia merayu Tuhannya dengan sepuas-puasnya dan seikhlas-ikhlasnya, banyaknya. Tuhan mendengarnya lagi, dan tiada akan mengecewakan permohonannya, tak ada aku tambahnya. Sesiapa pun yang memohon kepadanya, ni lain, and besar tu Allah. Tetapi berdosa itu ada sebab-sebabnya. Berdoa itu ada adat baik, tuan-tuan. Ujibu da'watad da'i. Aku menerima doa orang-orang yang berdoa. Bermaknanya kita nak doa ni, doalah kepada orang yang boleh terima doa. Yang kita pergi doa kat Tok Kong buat apa? Cik Nasir, Tok Kong boleh terima doa? Yenggi porenggi. Saya balik 2-3 malam ni, lalu kat stadium rumah saya dekat tu. Penuh. Penuh itu yang pergi. Tiap-tiap malam ni ada yang lalu tu. Aku malah lalu tu. Payah. Tengok macam-macam. Doa kepada Tuhan yang tidak boleh memberi. Nak buat apa? Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, nak berdoalah kepada yang boleh memberi. Macam kita nak mintalah kepada orang yang boleh memberi. Kita tak ada duit, kita pergi minta pada orang kaya. Kita tak ada duit, pergi minta pada hak miskin, buat apa? Hak miskin tu dengan kita 5 kali 2, 2 kali 5. Minta kat dia buat apa? Dia pun skepeng macam kita. Tak ada duit, minta dengan orang kaya. Dia kaya, dia ada duit, dia boleh bagi. Sebab tu nak berdoa, mintalah kepada yang boleh memberi. Siapa yang boleh memberi? Hanya dia. Sebab tu Allah kata, ujibu, aku memperkenankan doa. Dia sahaja. Tidak ada Tuhan lain yang boleh memperkenankan doa orang-orang yang berdoa. Tak ada, tu berlakon saja, tuan-tuan. Tapi minta dengan Tok Kong tu berlakon saja. Memang dia tak boleh bagi apa-apa. Rugi masa pergi minta dengan dia. Mintalah kepada Tuhan yang boleh memberi apa yang kita nak. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia sebut dia memperkenankan doa, tiba-tiba kita minta tak dapat. Cik Nasir dia minta apa selama ni? Doa. Rabbana hablana kan? Baca doa tu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kurniakan pada kami isteri-isteri itu. Makna dia gitu. Kalau bini faham dia katok kepala kita dulu ni. Zabir dia tak faham. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurniakan kami isteri-isteri. Bukan satu tu, banyak tu. Tapi dapat lagi. Kalau dapat mesti ada yang ada dia. Ada aja keren. Maknanya kenapa tak dapat? Allah kata uji budak watad da'i. Dia direct terus akan terima doa. Tapi kita pun puasa. Sebab tak dapat juga, puasa pun tak dapat. Musafir pun tak dapat. Kat mana cerita ni? Baik. Doa ni, kita doa biasanya untuk apa? Kita doa biasanya untuk benar-benar baik. Orang tak berdoa untuk benar jahat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi doa kita, niat kita untuk benar-benar baik saja. Cuma kita tidak boleh nak mentaksir benda itu baik ataupun tidak, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang kita istikharah.
Orang Melayu ni dia mengaji juga solat istikharah, tapi dia guna masa nak istikharah, masa nak nikah ya. Dia keren. Masa nak nikah doa, ya Allah, antara hamidah dengan apa dia? Antara dua ni agak-agak hak mana Allah setuju untuk saya. Dia istikharah, ya Allah tunjukkan pada aku lah salah dua ni, aku nak tidur malam ni bagilah mimpi. Nak nikah istikharah, nak niaga tak istikharah pula, sama. Nak jaga kedai runci ke, nak jaga apa dia kedai sukan ke, nak jaga kedai handphone ke, banyak, kita ada banyak pilihan. Kita pun jadi pening nak pilih hak mana satu. Modal ada lah, tapi duk fikir nak hak mana satu ni, maka istikharah lah. Minta bagilah tunjuk hak mana sesuai dengan kita ni, kedai tu, nak buka kedai, nak bisnes, kedai burger ke apa ke. Tapi kena benar-benar hak tidak bercanggah dengan syariat. Kalau bercanggah tak payah istikharah. Kita ada dua pilihan, sama ada kedai runci atau karaoke, istikharah. Kalau tak hang, karaoke mana boleh, maksiat. Tak boleh masuk dalam istikharah. Benar, istikharah benar hak baik yang lulus pada syariah. Cuma kita jadi pening nak pilih hak mana, kita istikharah. Baik, jadi kita minta tu memang kita minta benar baik. Nikah dua baik dah. Siapa kata jahat? Zina jahat. Mak main mak. Geng. Tu rakaman. Baik, kita pun doa. Tapi kenapa tak dapat? Sebab apa? Sebab Allah pakai niat kita. Niat kita baik, doa kita nak benar baik, maka dia sudah perkenankan sebenarnya. Bila kita tak boleh nikah, itulah dia perkenankan doa kita. Faham ke tak? Apa dia? Bila kita berdoa tak dapat, itulah sebenarnya dia perkenankan doa kita. Sebab apa? Sebab dia sahaja yang tahu yang mana baik bagi kita. Sebab kita minta benar baik, dia akan bagi benar baik. Contoh, anak kita umur 7 tahun, darjah 1, baru masuk sekolah, jerit menangis. Wah. Tengok pagi-pagi tu hantar anak duk menangis, jebek menangis. Anak kita minta apa? Pistol. Bukan pistol mainan, pistol betul. Pistol original punya. Sebab apa? Sebab bila pergi sekolah, keluar ganggu cik tembak. Cik nak mempertahankan diri, cik nak pistol. Tujuan dia bagus, mempertahankan diri. Betul lah tu. Bapak kata apa? Sat dulu. Bapak pun pergi tak lagi. Sebab apa tak lagi? Anak dia minta pistol tu bagus dah, sebab dia kata dia nak mempertahankan diri, sebab banyak orang duk kacau dia di sekolah. Kita bagi ke tidak pistol? Tak boleh bagi. Sebab kita, kalau kita bagi, maka kita mendapatkan anak kita akan masuk penjara. Buat contoh, budak 7 tahun tu lagi tak apa, buat contoh saja. 7 tahun saya buat kira 18 apa mudah ni. Kita 6 dan 5. Dia kata banyak duk bully cik nak pistol. Kita pun tak bagi. Tak bagi itulah memperkenankan permintaan anak. Sebab anak minta untuk kebaikan. Jadi kalau kita bagi pistol, kita risau dia tembak orang. Bila dia tembak orang, dia akan masuk penjara. Masuk penjara tu baik ke tidak? Tidak baik. Tidak baik. Maka tak bagi tu baik ke tidak? Baik. Faham ke tak? Aku pun pening. Maknanya kalau kita nak buat contoh menikah dua ni sebab ngantuk, kalau contoh lain dia ngantuk, nikah dua tak ngantuk tu buka tak gini. Mana kita duk minta nikah tu memang baik, tapi Allah tahu tak nikah lebih baik bagi kita. Maka dia tak perkenankan doa kita. Itulah maknanya perkenan doa. Sebab kalau kita menikah, mungkin kita tidak boleh melakukan keadilan antara dua isteri tadi, maka kita bangun di akhirat nanti sengit sebelah. Jalan sengit sebelah. Siapa menikah dua atau lebih yang tidak ada keadilan pada isteri-isteri, dia bangun sengit sebelah. Ini jalan. Lepas tu kena masuk neraka pula, sebab dia menzalimi salah seorang isteri dia. Biasa hak kena zalim ni hak tua lah, hak tua huduh dah. Mudah comel. Baikkah kita masuk neraka? Baikkah kita masuk neraka? Tak baik kan? Maka baik kita tak masuk neraka. Sebab tu dia tidak bagi kita menikah. Tak bagi menikah itulah memperkenankan doa. Ada faham ni? Oh ni falsafah ni. Bukan sampah ni, falsafah. Waktu kita nak faham. Maka bila kita berdoa Allah tak berkenan, itulah perkenan.
Payah nak faham lah. Hanya orang-orang yang cerdik boleh faham. Yang ada KBKK, kemahiran berfikir, kebak, KBK lama, kebak, kemahiran berfikir, kebat T, kemahiran berfikir aras tinggi. Ada rendah tak sampai. Tak apa. Dia balik rumah berfaham. Allah berfaham. Masa sini tak faham lagi. Balik rumah dia gelak sama dia. Betul juga, patut aku tak dapat. Dia tu lambat pick up. Dia kena beli pick up. Beli pick up highlight ke apa ke. Baik tuan-tuan, itu nak faham. Yang kata doa yang Allah sebut uji budak wa tadai, dia melihat kepada kebaikan pada ilmu dia, bukan pada ilmu kita. Sebab kita tidak boleh menilai, walaupun kita rasa kepada baik bagi kita, tapi sebenarnya tak baik bagi kita, maka dia tahu, maka dia pun tak perkenan doa pada kita. Itulah nama dia perkenan. Kita tak faham? Tak faham sudah. Okey. Seterusnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka mengikut perintahku serta beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, yakni kecerdikan. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila dia suruh kita berdoa dan dia kata dia nak memperkenankan doa, maka dia kena ada syarat-syarat dia lah tuan-tuan. Dia kena ada adab dia. Di atas tu kita tak baca habis tadi. Tetapi berdoa itu ada adab-adabnya. Tengok balik atas tu nah. Dan memohon itu ada cara-caranya. Inilah yang menjadi pokok dan sebab musabab yang terpenting bagi terkabulnya doa seseorang. Kena ada adab-adab. Baik, apabila sempurna doanya, ia menjadi orang yang diperkenankan Tuhan permohonannya, dan sekiranya salah, tiadalah akan diperkenankannya. Baik, kita tengok bawah. Apa dia adab-adab? Baik, maksudnya jika sekiranya Allah telah menyeru mereka supaya beriman dan percaya kepadanya, hendaklah segera mengikut perintahnya sebagaimana Tuhan memperkenankan permohonan mereka. Hang nak bagi aku perkenan doa hang kena perkenan dulu suruh aku. Maknanya hak aku suruh hang kena buat lah. Hak aku larang hang kena tinggal, barulah aku boleh perkenan doa kamu. Ini tidak, yang aku suruh hang langgar, yang aku larang hang buat, aku suruh hang tak buat, yang aku larang hang langgar. Lepas tu berdoa dengan aku. Kok kena kita? Falyastajibu, maka terimalah apa yang aku suruh dan tinggalkan apa yang aku larang, barulah aku boleh perkenan ke doa kamu. Kalau tidak, macam mana nak perkenan? Walaupun dia perkenan juga, itu iradah dia. Walaupun kafir, siang kafir lah, siang kafir, dia gunakan jampi serapah ya, tak doa pun sampai. Orang kata bomoh siang ni sampai kena teruk, kena teruk. Allah perkenankan walaupun dia kafir, tidak beriman, walaupun dia tidak melakukan amal ibadah, nak amal ibadah, kok mana dia kafir? Yang tu yang Allah nak perkenan, tak apa, terpulang pada dia. Tapi bagi kita buat syarat. Kamu kena beriman dengan aku dan ikut perintah apa aku suruh, apa yang aku larang tinggal. InsyaAllah kau angkat tangan sahaja, aku terima. Sebab tu kita bila nak doa, kita doa tak dapat, kita pergi jumpa tuan-tuan guru, ulama-ulama besar, tuk-tuk guru pondok, pergi jumpa Pak Cumi contohlah. Cumi tu masih hidup lagi walaupun uzur. Baru ramai orang tak berani pergi kat dia, sebab orang kata dia ni kasyaf. Pergi kamu ni perempuan jeng. Dia boleh tahu kita buat apa. Hang nama ekor jeng. Sebab tu tak berani pergi jumpa Pak Cumi. Dia macam kasyaf wali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Sebab bila dia angkat tangan, tak sama dengan kita angkat tangan. Kita angkat tangan ni lama dah tak diterima, tapi dia angkat tangan tu sekali je. Sebab apa? Sebab dia tu falyastajibu, dia menerima arahan Allah, dia melakukan amal ibadah sebagaimana disuruh, dan dia meninggalkan maksiat. Rokok tak isap, ketum tidak ambil, dadah tak ambil, pergi masjid balik rumah, bukan pergi masjid balik kedai makan. Saya nak tegur juga lah, kita ni walaupun kita ni bukan AJK masjid, tapi kita ni ada title jamaah masjid. Title kita tu pakai baju Melayu, pakai kupiah, pakai jubah tu jangan say. Balik masjid duk kumpul di kedai makan tu lah. Senyum buat apa senyum? Bukan sini balik rumah.
Ada masjid sekali-sekala tak apa. Tiap-tiap malam. Sebulan penuh. Motor ke memang motor dia baru. Masuk duduk atas meja. Tak kata apa, sampai. Masuk tak order pun sampai. Sebab apa? Tahu dah makan apa. Tiap-tiap malam tak ubah menu. Tak ubah menu. Mana? Kebab. Okey, kedai tu tahu dah ni Pak Long ni teh tarik, yang ni kopi O tahu dah. Duduk masuk sembang sampai makanan. Hebat sungguh. Sekali-sekala tak apa ingat tiap malam tuan. Jatuh maruah. Sebab tu ahli hadis dia tak ambil dia orang jenis ni. Walaupun hadis dia yang ada pada dia tu hadis sahih, Bukhari tak ambil dia. Bukhari tengok ni kaki kedai kopi, minta maaf. Dia tak ambil dia walaupun sahih. Dia tengok orang bawa. Tak sikoh dalam agama. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang tuan-tuan jumpa saya makan malam-malam di masjid kedai makan. Sekali-sekala tuan-tuan jumpa, lepas tu belanjalah saya sekali-sekala. Nah, takkan tiap-tiap malamnya. Takkan. Sekali-sekala, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, adalah makan di luar. Tapi bukan tiap-tiap malam, bukan jadi budaya. Kita bawa title jubah dan juga baju Melayu songkok, kupiah dan sebagainya, pergi duduk melepak. Balik isyak tak sampai rumah lagi, melepak sampai pukul 10. PKP. Jaga kita punya iffah, kemuliaan. Orang mulia ni atas masjid balik rumah. Dia Quran sikit tidak. Nah, tak payah duduk melepak kat luar banyak.